menjaga hubungan dengan jiran dan ia amat penting bagi menjamin kesejahteraan hidup kita ataupun masyarakat. Secara fitrahnya, manusia tak boleh hidup bersendirian atau mengasingkan diri daripada orang lain. Oleh itu, Islam amat menekankan kepentingan menjalinkan hubungan dengan masyarakat sekeliling atau jiran tetangga. Hubungan yang baik dapat membentuk sifat saling membantu, bekerjasama, saling menyayangi, hormati dan sebagainya. Islam amat menitik beratkan hubungan kejiranan. Hal ini disebabkan hidup jiran merupakan salah satu gaya hidup Islam. Dalam konteks kejiranan, umat Islam perlulah saling menghormati dan sentiasa menjaga keselamatan diri serta harta benda. Hubungan baik sesama jiran perlu dijaga seperti yang dituntut dalam agama Islam. Pada era globalisasi ini, konsep kejiranan dalam masyarakat semakin pupus dari semasa ke semasa. Hal ini disebabkan semua orang sibuk mengejar kejayaan dunia sampai melampaikan kepentingan menjaga hubungan dengan jiran. Oleh itu, dalam konteks ini, kami akan membincangkan semangat kejiranan yang perlu dijaga dan hak-hak kejiranan oleh masyarakat supaya hidup lebih diberkati oleh Allah SWT. Jaga adab, jangan pentingkan diri. Sekitar oktober lalu, seorang lelaki dan wanita berjiran di sebuah kawasan perumahan di Ipoh, Perak dihadapkan ke mahkamah kerana bergaduh dan didakwa sengaja mendatangkan kecederaan antara satu sama lain. Pergaduhan antara dua individu berusia 40-an itu tercetus hanya kerana sampah. Kes tersebut bagaimanapun selesai dan kedua-dua mereka dibebaskan oleh Mahkamah Magistrate Ipoh. Mungkin sesetengah individu terlupa bahawa hidup berjiran ini perlu bertolak ansur dan saling menghormati antara satu sama lain. Malah dalam Islam sendiri ada menyebut mengenai adab dalam berjiran. Abu Hurairah meriwayatkan ada seorang lelaki bertemu Nabi Muhammad SAW lalu mengadu perihal jirannya. Maka baginda berpesan, pergilah dan bersabarlah. Islam merupakan sebuah agama yang sentiasa menekankan aspek semangat kejiranan yang utuh dan menggariskan kategori jiran kepada 3 jenis. Antaranya ialah jiran sesama Islam yang mempunyai hubungan kekeluargaan, jiran sesama Islam yang tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dan jiran bukan Islam. Siapa yang dimasukkan sebagai jiran menurut agama Islam? Imam An-Nawawi rahimahullah menyatakan orang yang dianggap jiran tetangga ialah orang yang berada 40 buah rumah dari sudut kanan, kiri, depan dan belakang kediaman individu. Justru Allah mencegah individu daripada melakukan perkara-perkara yang tidak baik seperti bermasam muka, tidak bertugas sapa dan bersikap individualistik. Amalkan adab berjiran supaya hidup lebih harmoni. Beberapa adab jiran perlu diamalkan supaya hidup kita menjadi lebih harmoni, bahagia dan tenteram tanpa persengketaan dan bermasam muka. Pentingnya hak jiran di sisi Tuhan sehingga disebut oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Kita hendaklah menuturkan kata-kata yang baik dan menghormati jiran sebagai manusia. Tidak bersikap takbur dan sentiasa berbuat baik dengan memberi sebarang bentuk bantuan dan pertolongan yang diperlukan. Sayangi jiran sebagaimana kita menyayangi diri sendiri. Kita berkongsi jua daerah, menziarahi mereka ketika sakit dan bersangka baik dengan tidak melakukan umpatan atau fitnah. Sentiasa bertoleransi terutama yang melibatkan urusan keagamaan, adat resami budaya, cara hidup dan sebagainya. Hari ini, semangat kejiranan semakin pudar kerana masing-masing tidak cukup masa untuk melakukan aktiviti kejiranan secara bersama. Pergi kerja seawal subuh dan kembali semula ke rumah ketika matahari sudah terbenam di ufuknya. Kita tidak menyalahi mereka kerana itulah gaya hidup masyarakat hari ini. Cuti hujung minggu atau cuti umum. Adakala jiran kita juga bekerja sehingga kita tidak dapat mengenali mereka secara dekat. Namun, sekiranya kita berkesempatan bertemu dengan jiran, tegurlah dahulu supaya silaturahim itu dapat diadakan. Semoga Allah SWT menjadikan kita dalam kalangan hamba-Nya yang sentiasa bersyukur dan melakukan kebaikan kepada jiran. Dalam kehidupan berjiran, terdapat beberapa hak kejiranan yang patut diketahui oleh kita. Hak kejiranan yang pertama adalah menjaga rahsia. Kita sebagai seorang jiran hendaklah menjaga rahsia dan memelihara kepentingan jiran kita serta tidak melakukan perkara yang boleh mengkhianati mereka. Di sebalik berusaha dalam melakukan kebaikan kepada jiran serta membantu jiran, maka kita sebagai seorang individu hendaklah berusaha untuk mengelakkan diri daripada mencederakan jiran dan melakukan pengkhianatan serta tidak membocorkan rahsia jiran tetangga kita yang mempunyai masalah dengan orang lain dan keaiban jiran tetangga kepada individu yang lain. Ghazali telah berkata bahawa tutuplah kecacatan atau kekurangan yang nampak di matamu dan jangan menghiburkannya aib mereka kepada sesiapa pun. Yang dikatakan sebagai khianat adalah terjadi apabila kita membocorkan rahsia jiran kita kepada individu yang lain tanpa izin sehingga boleh memalukan mereka, mencederakan maruah atau nyawa mereka serta harta benda mereka dan dengan melakukan pelbagai cara yang jahat serta keji di sisi Allah. Manakala memelihara jiran daripada sesuatu perkara yang bahaya bermaksud tidak membelok kepada mereka,
dan membiarkan mereka tanpa apa-apa amaran apabila adanya bahaya yang mendekati mereka. Hak kejiranan yang kedua adalah tidak menyakiti hati jiran tetangga. Perbuatan menyakiti hati jiran adalah merupakan salah satu perbuatan yang amat dilarang oleh Islam dan merupakan satu dosa yang besar serta boleh menjadikan seseorang itu dimurkai oleh Allah SWT. Baginda Rasulullah SAW mengulang kata-kata, "Demi Allah tidak beriman," sehingga 3 kali kerana iman seseorang itu tidak akan sempurna jika memelihara dirinya daripada melakukan perbuatan yang boleh menyakiti jirannya, walaupun seseorang individu itu adalah daripada golongan orang yang kuat beribadat. Kita melakukan pelbagai amal kebajikan. Hal ini kerana terdapat di dalam hadis bahawa seorang wanita banyak melakukan ibadah kepada Allah SWT tetapi masuk ke dalam neraka kerana wanita tersebut sering menyakiti hati jirannya ketika dia masih hidup. Hak jiran yang seterusnya ialah membantu dan menolong jiran apabila mereka berada dalam kesusahan. Perkara ini termasuk hak dan kewajipan seseorang individu untuk berusaha mengurangkan beban jiran dan membantunya apabila berada dalam kesusahan. Islam telah menetapkan bahawa kita sebagai umat Islam hendaklah membantu jiran sekadar mampu untuk meringankan beban serta tekanan yang telah dihadapi oleh jiran kita yang dalam kesusahan agar dapat memberikan petunjuk ke arah untuk mencapai kebahagiaan. Rasulullah SAW sabda bahawa bukanlah orang yang beriman sekiranya dia kenyang seorang diri dan sedangkan jiran di sebelahnya kelaparan. Apabila kita bertemu sama jiran, kita perlulah memberi salam atau menyapa mereka. Dalam arti kata lain, jika ada keperluan untuk membantu mereka yang berada dalam kesusahan, maka mereka hendaklah dibantu. Akhir sekali, hak jiran yang keempat adalah berbuat baik kepada jiran tetangga kerana umat Islam telah dituntut supaya melakukan kebaikan kepada jiran tanpa mengira masa dan kaum. Antara contoh berbuat baik dengan jiran adalah tidak berbuat bising seperti menguatkan bunyi radio ataupun televisyen dan sebagainya dengan sekuat-kuatnya sehingga boleh mengganggu kegeraman jirannya. Contoh yang seterusnya adalah tidak membuang sampah sesuka hati di kawasan rumah jiran kerana ini juga boleh dikatakan sebagai berbuat baik dengan jiran. Malahan, jika mereka ditimpa sakit, maka kita sebagai seorang jiran perlulah menziarahi mereka. Berbuat baik tidak terhad dengan hanya melakukan perkara-perkara yang di atas sahaja. Malahan, hak jiran ke atas kita juga adalah mengurus dan mengiringi jiran kita yang telah meninggal dunia sehingga ke tanah perkuburan. Kesimpulan, hendaklah kita semua yang beriman kepada Allah dan Rasul serta hari kiamat mentaati perintah agama dalam memuliakan jiran dan menunaikan hak-hak kejiranan sebaik dan semampu yang dapat diusahakan sebagai memenuhi kewajipan sebagai seorang yang beriman. Tidaklah Allah meletakkan tanggungjawab pada seseorang melainkan dengan sekadar kemampuannya, iaitu daripada surah Al-Baqarah ayat 286. Sekian, terima kasih.